Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini 26 Ramadan 1443 Hijrah kita sama-sama dapat meneruskan program tazkirah santai kita pada hari ini. Dan seperti mana kita semua sedia maklum bahawa tazkirah santai kita pada hari ini adalah merupakan siri yang terakhir, siri yang ke-8. InsyaAllah kita akan bersama-sama pada hari ini bagi membincangkan satu tajuk iaitulah persiapan menghadapi Syawal. Jadi sebelum itu saya mengharapkan kepada tuan-tuan semua untuk kita sama-sama share, like program kita ini ke grup masing-masing, ke Facebook, Instagram dan sebagainya, grup WhatsApp kita yang ada, grup keluarga dan sebagainya, untuk kita sama-sama mendapat manfaat perbincangan kita pada petang ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menikmati akhir saat-saat akhir Ramadan. Sekarang kita telah pun berada di fasa yang ketiga, 10 akhir Ramadan, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Sekarang ni kita berada di fasa yang ketiga. Yang pertama disebutkan fasa rahmat, kasih sayang Allah. Pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah. Dan fasa yang terakhir, fasa yang ketiga, ialah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikekalkan nikmat iman dan juga Islam. Dengan nikmat dan Islam itu maka layaklah kita untuk melaksanakan tanggungjawab dan juga amalan sebagai seorang Islam. Termasuklah mengamalkan ataupun kita beribadah dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini, sehinggalah kita diberi kesempatan dan juga kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan yang sangat kritikal, yang sangat-sangat penting, yang sangat diharapkan untuk kita semua untuk mendapat ataupun bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Di 10 akhir Ramadan ini kita ada beberapa perkara yang penting yang Allah kurniakan kepada kita. Di antaranya ialah Lailatul Qadar. Di antaranya ialah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Di antaranya ialah taqwa. Dan di hujung sekali, bila terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka kita dikurniakan dengan hari raya Aidul Fitri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sampai ke penghujung Ramadan, seterusnya kita akan menyambut hari raya Aidul Fitri. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan sidang pendengar semua untuk kita sama-sama share dan like program kita pada petang ini. Mudah-mudahan perkongsian kita semua dapat banyak manfaat insya-Allah. Kepada mana-mana dan sesiapa yang nak berikan komen, boleh gunakan ruang yang ada tu untuk memberikan komen ataupun sebarang pertanyaan yang sesuai dan mampu untuk dijawab. InsyaAllah saya akan memberikan respon. Baik. Di peringkat awal ini, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita mengucapkan sebanyak-banyak syukur kepada Allah. Memang sengaja saya ulang-ulangkan di mukadimah ini untuk kita mengucapkan berbanyak-banyak syukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat kesihatan, diberikan nikmat peluang masa usia untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita dua nikmat yang sering manusia itu lalai, leka dan alpa.
ni'matani maghdubun katsirun fihima. Dua nikmat yang Nabi sebut yang sering dilupakan, yang sering dilalaikan oleh manusia, iaitulah nikmat as-sihhat wal faragh, iaitulah nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Jadi dengan dua nikmat ini Nabi kata hendaklah kamu gunakan sebaik-baiknya untuk kita gunakan sepanjang hidup ini untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menguruskan ataupun kita mencari habuan dunia. Habuan dunia yang kita cari adalah semata-mata untuk mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Mudah-mudahan segala amalan kita itu akan dikategorikan sebagai amal soleh yang layak untuk dimasukkan dalam timbangan mizan untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, kita sekarang ini alhamdulillah diberikan kehidupan. Diberikan kehidupan dan juga kesempatan itu haruslah kita gunakan untuk manfaat kita di hari akhirat. Kerana kita ini, Allah kurniakan kepada kita ni 5 alam yang pasti kita akan lalui. Yang pasti kita akan lalui 5 alam ini. Tak kira lah sama ada itu lelaki, ataupun perempuan, ataupun orang dewasa, ataupun orang tua, ataupun orang soleh, ataupun orang yang toleh, dan sebagainya. Semua di kalangan kita ini akan dikurniakan alam yang sama. 5 alam yang pasti kita lalui untuk sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Alam yang pertamanya ialah alam roh. Alam yang pertama adalah alam roh, iaitu suatu alam yang rahsia, yang tidak banyak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaimana keadaannya. Alam yang kedua yang kita lalui ialah alam rahim. Alam rahim ibu. Kita akan transit seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam tempoh 7 bulan, mungkin dalam tempoh 8 bulan, sempurnanya ialah 9 bulan, 10 hari dan sebagainya. Kita ditumpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu dan kita berada di dalam alam itu dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Itu alam yang kedua. Alam yang ketiga, dengan izin Allah kita dilahirkan ke dunia dan dia disebut sebagai alam syahadah. Alam syahadah ataupun alam dunia yang kita berada sekarang ini semenjak daripada kita dilahirkan, dikeluarkan daripada rahim ibu sehinggalah kepada saat dan ketika umur kita pada hari ini 26 Ramadan, itulah kita sekarang berada di alam syahadah ataupun alam dunia. Yang ketiganya kita akan berada di alam barzah. Apabila saat berlakunya roh akan berpisah dengan jasad, maka kita akan pergi ke alam barzah, suatu alam yang suasananya sangat berbeza, yang terpisah di situ di antara roh dan juga jasad. Di alam syahadah, di alam dunia, kita bersatu di antara roh dan juga jasad. Tetapi di alam barzah nanti, roh dan jasad akan terpisah. Dan kemudian setelah kita selesai urusan kita di alam barzah, kita akan pergi ke alam akhirat. Pergi ke alam akhirat. Bermula daripada tiupan sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan, kemudian kita akan dihalau di padang mahsyar, menunggu di situ kita sekian lama, melalui beberapa checkpoint yang perlu kita hadapi, iaitulah dengan titian siratal mustaqimnya, soal jawabnya, penyerahan amalannya, telaga kausarnya, dan sebagainya, sehinggalah timbangan amal dan sehinggalah diberi keputusan kepada kita, result sama ada kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun kita ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyyazubillahi min zalik. Saya nak sebutnya bahawa sekarang ini adalah kesempatan kita berada di alam dunia. Alam dunia ni disebut sebagai darul amal. Disebut sebagai darul amal, tempat untuk kita beramal. Adapun akhirat adalah darul jaza, tempat untuk kita diberikan pembalasan apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita lakukan semasa hidup kat dunia. Maka di kesempatan inilah, di alam dunia ini sahaja yang Allah beri peluang kepada kita untuk kita beramal ibadat. Kita di alam roh kita tidak beramal ibadat. Tidak ada tanggungjawab, tidak ada taklif, tidak ada haram, tidak ada halal, tidak ada makruh, tidak ada sunat, tidak ada harus. Kita di alam rahim ibu pun tidak ada sebarang taklif, tidak ada sebarang tanggungjawab yang diberikan kepada kita, tidak ada solat dan sebagainya. Tetapi Allah menghidupkan kita.
Bila Allah mengizinkan kepada kita untuk kita lahir ke dunia, sampai tempoh masanya usia balik kita, di sana Allah berikan kepada kita suatu tanggungjawab kepada kita untuk kita laksanakan sepanjang hidup, bermula daripada balik sehinggalah kita meninggal dunia. Maka di alam dunia ini sahaja kita berpeluang untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita melakukan sebarang kebaikan, untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh, peluangnya hanya di dunia sahaja. Kalaulah dikatakan kita berada dalam bulan Ramadan ini kan, kita digalakkan supaya bersedekah, kita disuruh supaya banyakkan membaca Al-Quran, kita digalakkan supaya kita qiyam di waktu malam, kita berpuasa di siang harinya, kita buat baik pada orang lain, kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, dan lambakan serta banyak lagi amal-amal soleh yang boleh kita lakukan, serta ganjaran-ganjaran pahala yang terlalu banyak. Jadi nak beritahunya, segala suruhan dan perintah yang Allah suruh ni, yang Nabi ajar kepada kita ni, peluang kita nak buat amalan ini hanya semasa hidup kita di dunia sahaja. Bila kita telah kembali ke alam barzah, tidak ada lagi peluang. Tidak boleh lagi kita nak solat di alam barzah. Tiada lagi Al-Quran yang kita nak baca di alam barzah. Tiada lagi istighfar yang kita nak ucapkan. Tiada lagi selawat yang kita nak ungkapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lagi ibu yang kita nak sayang. Tiada lagi ayah yang kita nak cium tangannya. Tiada lagi adik, tiada lagi isteri, tiada lagi suami, tiada lagi anak-anak yang kita nak mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Kita akan terpisah sekian lama. Bermula tercabutnya roh daripada jasad kita akan berpisah dengan semuanya, dan kita akan terpisah lagi di padang mahsyar ratusan tahun, ribuan tahun, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah untuk kita bertemu semula di alam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan bahawa kepada kita, Allah minta kepada kita supaya memanfaatkan hidup di dunia ini untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Begitu jugalah kalau kita nak maksudkan dengan tajuk kita pada kali ini, persiapan menghadapi Syawal. Persiapan kita nak menghadapi bulan Syawal, hari raya yang kita nanti-nantikan hanya mungkin beberapa hari daripada sekarang, mungkin 4 hari, mungkin 3 hari dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah termasuklah nak menyambut hari raya ni pun, hari raya kita ada 2 hari raya dalam Islam. Hari raya Aidul Adha dan juga hari raya Aidul Fitri. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari baginda datang ke Madinah, Nabi melihat para sahabat dalam keadaan yang terlalu gembira, riang gembira. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah hari yang kamu semua bergembira pada hari ini? Mereka menjawab, hari ini merupakan hari kegembiraan seperti kami meneruskan hari kegembiraan zaman-zaman kami jahiliah dulu. Maka Nabi bersabda, Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan 2 hari kegembiraan kamu pada zaman jahiliah itu dengan 2 hari raya, iaitu Aidul Fitri dan juga hari raya Aidul Adha. Maka sampai ke hari inilah kita menyambut hari raya Aidul Fitri, dan ikutlah kepada umur masing-masing. Kalau umur kita sekarang ini mungkin 20 tahun, mungkin umur sekarang ini kita dah berumur 30 tahun, dan mungkin umur kita sekarang 30 tahun, 40 tahun. Bermakna samalah usia kita itu, samalah usia kita menyambut hari raya dengan usia kita sekarang ni. Bermaksud dah 20 tahun menyambut hari raya Aidil Fitri, dah 30 tahun menyambut hari raya Aidil Fitri, dah 40 tahun usia kita, bermakna dah 40 tahun kita berpeluang menyambut hari raya Aidil Fitri. Dan sudah tentulah banyak perkara yang kita dah faham, yang kita dah tahu berkaitan dengan sambutan hari raya Aidilfitri ini. Cuma kesempatan ini kita nak mengulang kaji sahaja, nak berkongsi secara santai-santai. Kita membincangkan tentang tajuk persiapan menyambut hari raya Aidilfitri. Baik. Tuan-tuan di sidang pendengar sekalian, Aidilfitri merupakan suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan sebagai hari raya. Dalam bahasa kita sebut hari raya lah. Raya-rayanya biasanya merujuk kepada benda yang besar-besar. Pasar raya, jalan raya, dan sebagainya. Jadi hari raya yang Allah anugerahkan kepada kita ini sebagai suatu hadiah. Sebagai satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak sebut Aidilfitri, dia sebagai suatu hadiah kemenangan dan kegembiraan
setelah kita melalui sebulan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka oleh sebab itulah disebutkan sebagai Idul Fitri, Id dengan bermakna kembali, Fitri dengan bermaksud fitrah, iaitulah kita kembali kepada fitrah. Dalam kita beramal ibadat, di dalam bulan Ramadan ini kita biasa dengar beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kita beramal ibadat dalam bulan Ramadan akan diampunkan dosa-dosa kita. Di antaranya hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, yang biasa asatizah kita sebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pengampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekian kalinya lah banyak amalan-amalan yang mengundang kepada pengampunan Allah dalam bulan Ramadan ini. Termasuklah kita membaca Al-Quran, termasuklah kita qiyam dalam bulan Ramadan, tambahan pula qiyam di akhir Ramadan ini, yang seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat pengampunan daripada Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyaknya peluang dan offer daripada Allah sepanjang kita beramal dan melakukan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Dan akhirnya itulah yang disebut sebagai Idul Fitri. Hari yang di mana pada hari itu seolah-olahnya manusia yang telah memanfaatkan bulan Ramadan ini dianugerahkan kepada mereka itu Idul Fitri. Seperti mana mereka kembali ke alam fitrah. Fitrah ni maksudnya bersih, suci, seperti kanak-kanak yang baru lahir kan. Kanak-kanak yang baru lahir masih lagi suci, bersih, tanpa sebarang noda dan dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap baby yang lahir itu mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci daripada sebarang noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seumpama itulah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, mereka kembali kepada fitrah. Dan Idul Fitri ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab. Yang pertama disebabkan oleh kemenangan. Yang kedua, Allah anugerahkan Idul Fitri kepada orang yang berpuasa ini disebabkan kegembiraan. Sebagai suatu kegembiraan. Kenapa dianugerahkan Idul Fitri kepada kita ini sebagai tanda kemenangan? Kerana dalam bulan Ramadan inilah kita berjaya menundukkan nafsu kita. Kita menundukkan nafsu kita, kita menundukkan keinginan kita. Daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada makan dan minum terutamanya, dan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kurangnya ganjaran pahala kita. Yang keduanya, dianugerahkan Idul Fitri kepada kita sebagai suatu tanda kegembiraan. Sebagai suatu tanda kegembiraan setelah kita berjaya melalui ibadah puasa ini dengan amal soleh. Yang pertama tadi, kemenangan. Disebabkan kita berjaya menundukkan hawa nafsu kita. Kita berjaya mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, diberikan anugerah kegembiraan pada hari raya ini disebabkan kita berjaya memenuhi waktu-waktu setiap saat dan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan beribadah dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itulah beruntunglah bagi mereka yang bersungguh-sungguh melalui dan memenuhi bulan Ramadan ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, sebagai suatu peluang dan ruang yang terbaik dengan ganjaran yang sangat besar untuk dijadikan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang pendengar sekalian, bersempena dengan bulan Syawal ataupun hari raya yang bakal tiba ini, maka di sana Islam ada mengingatkan kepada kita, Allah ada mengingatkan kepada kita, Rasul juga ada mengingatkan kepada kita supaya pada hari raya Idul Fitri ini, memanglah disebutkan hari raya Idul Fitri ini merupakan hari kita bergembira.
untuk kita meraihkan kemenangan dan sebagainya. Tetapi kegembiraan itu ada batasnya. Islam ni diumpama brek. Diumpama brek. Kalau suatu perkara yang disuruh dibuat itu, bukannya sebebas-bebasnya kita nak buat. Kalau Allah anugerahkan duit, bukannya kita nak habiskan duit itu dengan satu perkara sahaja. Di situ harta kita itu ada tanggungjawab kepada keluarga untuk kita sedekah dan sebagainya. Jadi maka oleh sebab itulah dalam hari raya ini, dalam hari raya ini kita dituntut disuruh supaya bergembira, dan kegembiraan itu kena dibataskan. Jangan melampaui ataupun jangan terlalu gembira sehingga melanggar hukum syarak. Perkara ini boleh kita lihat dalam peristiwa pembukaan Mekah yang Allah turunkan ayat surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datangnya pertolongan Allah, kemenangan Allah telah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat orang akan berbondong-bondong beramai-ramai untuk datang kepada Islam, memeluk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, pada ketika itu, di saat kamu diberikan kemenangan, di saat kamu bergembira, maka jangan lupa fasabbih, maka hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjung Allah. Fasabbih bihamdi rabb, dengan memuji Tuhan kamu, wastaghfir, dan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu pesanan yang sangat penting dalam kita menyambut hari raya Aidil Fitri ini, memang disuruh kita bergembira, tetapi kegembiraan itu mestilah dikawal, jangan melampaui batas-batas yang diizinkan oleh syarak, oleh agama. Maka oleh sebab itu, pada hari raya ini Allah suruh kita bergembira dengan cara apa? Dengan cara bertakbir. Dengan cara kita bertakbir. Terbenamnya matahari akhir Ramadan. Terbenamnya matahari akhir Ramadan, masuknya waktu maghrib. Kita pun solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita disunatkan untuk melakukan takbir. Seperti mana yang disabdakan seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan hari berpuasa, dan kemudian hendaklah kamu membesarkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Baik, kegembiraan itu yang Allah berikan kepada kita bermula daripada terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, malam itu, sehinggalah kita dibenarkan bertakbir, sehinggalah sampai ke solat sunat hari raya Aidil Fitri. Solat sunat hari raya Aidil Fitri. Maknanya, mesejnya ialah tempoh kegembiraan itu Allah bagi singkat sangat. Sebenarnya, bukannya sampai anggapan setengah kita lah. Raya itu ada sebulan. Bahkan ada yang di kalangan kita yang beraya, bergembira melebihi tempoh sebulan. Ada sampai bawa ke 2 bulan. Ada sambung terus dengan Aidil Adha pun ada. Yang sebenarnya hari raya yang Allah suruh kita bergembira ini, Allah sengaja tetapkan tempoh gembira itu seketika, sekejap sahaja. Terbenamnya matahari, takbir hari raya daripada maghrib itu sampailah kepada solat sunat hari raya Aidil Fitri. Kerana apa? Kerana dibimbangi kalau kita diberikan tempoh hari kegembiraan yang panjang, menyebabkan ramai yang akan tersasar, yang akan melakukan perkara yang bercanggah dengan amalan-amalan soleh dia semasa bulan Ramadan. Jadi, semasa datangnya hari raya, jangan merosakkan amal soleh bulan Ramadan dengan kegembiraan hari raya yang mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya nak sebut bahawa paling penting bila kita dah keluar ataupun kita dah menyambut hari raya, bermakna kita dah keluar daripada madrasah Ramadan, yang paling pentingnya ialah kita istiqamah meneruskan amalan soleh kita yang kita buat dalam bulan Ramadan untuk dibawa kepada bulan-bulan yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, dalam surah Asy-Syarh, wa idza faraghta fansab, wa idza faraghta fansab, bila kamu dah selesai melakukan sesuatu kebaikan, maka hendaklah kamu meneruskan dengan amalan-amalan yang lain. Ini ada satu pesanan ataupun suatu ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, bila kita buat amal soleh jangan berhenti di situ. Amal soleh yang kita buat dalam bulan Ramadan, dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, jangan terhenti di akhir Ramadan.
kena teruskan di luar Ramadan. Kita dalam bulan Ramadan ini, dalam tazkirah yang lepas, sahabat saya ada sebut, bulan Ramadan ni adalah bulan tarbiyah, untuk mendidik diri kita, untuk membiasakan diri kita melakukan, mengamalkan sebanyak-banyaknya amal soleh, dan kita mendidik diri kita untuk mengelakkan daripada perkara yang lara, perkara yang haram dan sebagainya. Baik, bila disebut bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, kita dah banyak melakukan amal soleh dan amal kebaikan dalam bulan Ramadan ini, maka hendaklah dianjurkan kepada kita untuk meneruskan amalan tersebut di luar daripada Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri bekalan untuk menghadapi 11 bulan yang lain. Untuk menghadapi 11 bulan yang lain. Bekalannya, Allah train kita, Allah latih kita dalam bulan Ramadan ini dengan ganjaran pahala yang Allah sediakan amal soleh yang banyak untuk kita buat. Kalau kita laksanakannya, cukup bekalan kita dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah kita akan berjaya untuk melalui 11 bulan yang lain sebelum bertemu semua dalam bulan Ramadan yang akan datang. Jadi bulan tarbiyah yang dimaksudkan ini adalah untuk kita membekalkan diri kita untuk kita menghadapi atau untuk kita melalui 11 bulan yang lain. Jadi sedekah, sedekah yang kita amalkan dalam bulan Ramadan, maka teruskanlah di luar Ramadan. Seperti mana yang Majlis Agama Islam Selangor anjurkan supaya kita bersedekah. Bukan hanya di bulan Ramadan, hendaklah diteruskan di luar daripada Ramadan. Tambahan pula sekarang kita bersedekah dengan cara yang sangat mudah. Boleh gunakan boleh secara online dan sebagainya. Boleh berurusan dengan kaunter Baitul Mal di pejabat-pejabat agama daerah dan sebagainya. Tapi nak beritahunya bahawa yang kita sedekahkan dalam bulan Ramadan, teruskan di luar Ramadan. Yang kita rajin baca Al-Quran dalam Ramadan, kita teruskan di luar Ramadan. Yang kita rajin datang ke masjid solat berjemaah dalam bulan Ramadan, maka teruskanlah di luar daripada Ramadan. Kerana hakikatnya apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ini membenarkan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan dengan sesuatu taklif dan tanggungjawab itu kecuali manusia itu mampu melakukannya. Terbukti dalam bulan Ramadan. Terbukti dalam bulan Ramadan yang sebenarnya di waktu pagi subuh kita mampu untuk bangun awal. Bila Allah hanya hukum sunat, Allah letak hukum sunat saja. Sunat sahur, maka semua bangun. Semua umat Islam bangun bersahur untuk makan. Nak beritahunya, Allah nak bagi mesej kepada kita, kamu mampu untuk bangun awal, sekurang-kurangnya kamu makan, dan di waktu itu kamu boleh mengambil kesempatan sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud, dan seterusnya kamu boleh bersedia untuk solat sunat fajar, dan seterusnya bersambung pula dengan amal soleh yang lain, kamu mampu untuk solat subuh berjemaah, dan kamu boleh untuk pergi ke masjid. Ramailah orang pergi ke masjid pada waktu pagi. Nak beritahunya bahawa dengan suatu perkara sunat yang Allah sebut, sunat bersahur, dah Allah membongkarkan kemampuan kita sebenarnya kita boleh bangun awal untuk beribadat dan meneruskan ibadat-ibadat yang lain. Begitu juga dengan ketepatan waktu maghrib. Ketepatan waktu maghrib yang sebenarnya kita boleh dan mampu untuk solat maghrib awal. Dan mampu untuk kita ada setengah tu berbuka puasa di masjid. Kita boleh pergi ke masjid sebenarnya. Tambahan pula dalam bulan Ramadan kita boleh melakukan solat tarawih. Bermaksud kita dalam bulan Ramadan kita bukan sekadar solat isyak 4 rakaat. Bahkan kita mampu untuk 8 rakaat selepasnya. 11 rakaat selepasnya. 20 rakaat selepasnya. 23 rakaat selepasnya. Bermakna di luar Ramadan sebenarnya kita mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Lebih daripada 4 rakaat isyak. Sekurang-kurangnya di luar Ramadan kita digalakkan untuk menunaikan solat sunat isyak 2 rakaat selepasnya ba'diyah ataupun qabliyah sebelumnya, ataupun 4 rakaat ba'diyah isyak. Dan disitulah solat tarawih itu sahaja telah memberi mesej kepada kita bahawa kita mampu untuk melakukan ibadat di luar kita mampu melakukan ibadat yang sebenar-benarnya bukan sekadar 4 rakaat sahaja, tetapi lebih daripada itu kita mampu buat. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, dan akhir kata saya mewakili pihak Majlis Islam Selangor dan juga kru yang ada ingin menyampaikan sedikit pesanan. Dah hampir-hampir kita menyambut hari raya ini. Mungkin ramai di kalangan kita yang tak balik kampung, maka berhati-hatilah memandu dan cermat, rancang perjalanan dengan baik, dan juga
Saya mendoakan kita semua dalam perjalanan selamat sampai ke kampung dan selamat kembali semula ke kediaman masing-masing dan menjalankan tugas seperti biasa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, mewakili juga pihak kru Majlis Agama Islam Selangor. Sebarang salah silap, mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.